So lagi dia kata bukan hak sebenar-benarnya haram hak ni antara pusat dengan lutut ni. Bagi mereka hak sebenar-benarnya diharap serupa dengan hak yang kedua tadi, pendapat yang kedua tadi, iaitu persetubuhan tu. Tetapi hak antara pusat dengan lutut, hak selain daripada persetubuhan itu kawasan larangan dia panggil. Bukan sebenar-benarnya dimaksudkan haram tu, dilarang tu tak. Hak maksud larang sebenarnya bersetubuh. Hak ni orang panggil dia pakai kaedah saddan lidzari'ah ataupun saddan lil ba', dengan maksud tutup pintu, tutup jalan yang boleh membawa kepada persetubuhan. Tutup jalan, jangan bagi ruang, tak beri peluang, tak beri ruang. Itu maksud sebenar. Hak bukan sebenar-benarnya haram. Hak haram sebenarnya serupa dengan pendapat yang kedua juga, tetapi haram ni haram li ghairi orang panggil. Dan kerana ada kaitan dengan hak sebenar. Dan banyak lagu ni dalam Quran, dalam hadis pun duduk guna. Hak sebenar-benarnya tak boleh berzina. Tapi dalam Quran dia sebut la taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Allah SWT perintah tu sebagai gapo? Adakah menghampiri zina tu hukumnya sama dengan zina? Menghampiri zina tu luar maksud dia. Duduk bersunyi-sunyian, lelaki dengan perempuan berkhalwat orang panggil. Tu menghampiri dia tu. Termasuk dalam menghampiri juga berpujuk cumbu, berasmara, sentuh menyentuh. Tu kalau tidak isteri, maka ia termasuk dalam menghampiri juga. Tu tak boleh. Hak tu hal larang dah. Tapi adakah itu termasuk dalam hak larang sebenar dari segi hukum dia sama? Yang ni menghampiri itu pun sama juga dengan berzina dari segi hukum, kena sebab kau kena rejam kau, hukum dosa besar kau. Adakah lagu tu? Tentu sekali tidak. Ada tidak, apa diharamkan juga. Sebab ia adalah saluran, pintu yang boleh membawa kepada berlakunya perzinaan. Maka dia diharamkan juga. Tapi bukan haram tu sebenar. Haram li dzatih orang panggil, tapi haram li ghairi, kerana benda lain ia jadi haram. Beza di antara benda yang haram li dzatih dengan haram li ghairi ni. Beza. Kalau seorang suami ataupun isteri sebaliknya terhadap suami, tak ada haram, kecuali pada ketika mai kotor ni lah hak dikecualikan ni. Kalau tidak, tak ada haram. Nak tengok kau, nak macam mana kau, tak apa, tidak haram. Memang halal. Memang halal. Kalau tidak suami orang lain, tak boleh. Haram. Haram li dzati, memang tak boleh. Nak tengok aurat lelaki, nak tengok aurat perempuan, begitu juga sebaliknya lelaki perempuan nak tengok aurat lelaki, tak boleh. Haram. Haram ke apa? Haram li dzati, kalau tak ada kena-mengena. Tapi kalau seorang doktor, dia nak merawat orang perempuan ataupun nak menyambut kelahiran anak, misalnya kita kata dia kerja je lelaki, begitu juga sebaliknya perempuan, dia nak kena tengok lah bahagian aurat lelaki itu. Bagi dia lagu mana? Haram ke tidak? Tidak haram. Jadi pandang perempuan, aurat perempuan, perempuan pandang aurat lelaki itu bukan haram li dzati, tapi haram li ghairi orang panggil. Haram li ghairi. Haram kerana tak ada sebab. Kalau ada sebab, ada keharusan sebab suami kau misalnya ataupun doktor kau, tidak haram, boleh pula. Tapi kalau tak ada sebab, haram. Tak ada sebab, haram. Itu orang panggil haram li ghairi, haram dengan sebab lain. Supaya juga dalam agama ni banyak lagi hak lain-lain kan. Nabi SAW tak beri menikah semasa duduk berihram. Tak beri menikah. Apa sebab? Adakah nikah tu sendiri tak sah?
Dia masih khilaf lagi. Itu bila sampai tempat dia, kita akan bincang dengan panjang lah. Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain berpendapat sah nikah, akad nikah, tetapi tak boleh duduk sekali, tak boleh setubuh, tak boleh. Kalau akad nikah tu sah dalam tanah haram pun, duduk pakai ihram pun, dia kata. Tapi ramai lagi yang lain berpendapat tak boleh. Super ni juga tak boleh, akad tu pun tak sah dah, tak boleh dah. Setubuh tu lagilah, akad tu pun tak boleh dah. Semasa ihram pun tak boleh dah. Dalam tanah haram tu, dalam keadaan ihram tu tak boleh. Kalau di luar tanah haram pakai ihram tu tak boleh juga. Apabila sudah pakai ihram. Kalau dalam tanah haram lagi pakai ihram lagilah. Tak boleh. Tak boleh tu apa sebab? Adakah akad tu semata-mata tak boleh? Haram. Kalau akad tu tak boleh lah mana-mana pun. Lapah akad nikah tu haram ke? Dosa kau sebutnya? Tidak dosa, tempat lain tak apa. Jadi, tapi situ tak jadi. Itu orang panggil haram li ghairi. Hak sebenarnya sebab dia takut boleh berlaku lah. Dah munggah halal dah kan, suami isteri dah nikah dah, sah dah, takut melarat. Begitu juga dengan yang lain-lain, pakai air wangi pun takut melarat, yang dilarang. Banyaklah lain-lain lagi hukum agama ni, termasuk di dalam saddal lil dhara'i' ataupun saddal lil bab. Sebab tu dikatakan lebih cermat dan lebih selamat kalau kita pakai hak tu. Nabi SAW pun ada kata, man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fihi. Ataupun dalam riwayat yang lain disebut, manirta'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Ada dia sebut lafaz tu berbeza tapi maksud dia sama. Orang hak duduk kindak-kindak, kita kata kok tepi kawasan, di tepi kawasan yang dilarang itu, lambat laun lambat laun tak kena gaya, dia akan terjerumus ke tempat yang memang dilarang. Apalagi tabiat manusia ke tak lagu tu. Tabiat manusia ke tak lagu tu. Iaitu kalau benda hak larang ni memang dia suka. Hak tu lebih menarik. Lepas tu kalau duduk main dekat-dekat gitu, boleh jadi berlaku. Apabila berlaku hak tu, dosa. Dosa. Dengan sebab itu dia tak boleh. Jadi kawasan tu kawasan yang dekat lah orang panggil. Kawasan sekitar kawasan larangan. Hak larang sebenarnya ialah persetubuhan. Antara pusat dengan lutut tu kawasan yang dekat dengan dia. Jadi berdasarkan hak Nabi SAW pun sudah bagi panduan dah. Jangan jangan duduk main dekat kindak-kindak tepi tu, jangan. Sebab apa, boleh terjerumus kita. Boleh terjerumus ke dalam perkara yang sebenar-benarnya dilarang. Baiklah, ada satu perkara di sini, kebanyakan ulama menyebutkan tidak boleh. Tak apa. Sebelum pergi situ, kita nak sebut lagi biar jelas dah. Takut tidak jelas, mana tahu. Apabila mengaji ni tak boleh. Kena jelas lah. Bagi orang yang mengatakan antara pusat dengan lutut tu boleh, hak tak bolehnya tubuh tu sebenarnya boleh lah, dengan apa cara pun. Walaupun sampai keluar kita kata air mani, boleh. Tapi dia kena jaga lah. Kalau tidak terkawal, berlaku hak dilarang tu, dosa. Lepas tu dosa nak lagu mana? Dalam hadis tidak ada, dalam Bukhari ni, dalam Tirmizi, dalam lain-lain ada sebut, iaitu ada hadis yang menyebutkan dia kena bayar kafarah kalau langgar. Kafarahnya lagu mana? Dia kata kalau ketika haid tu kuat, dalam hadis tu sebut kena bayar 2 dinar. Kalau ketika haid tu tidak kuat, 1 dinar. Ada dalam setengah riwayat disebutkan
2 dirham.